Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi sekiranya audio jelas ya, bolehlah mesej saya dan maklumkan kepada saya. Hari ini saya ada satu topik menarik untuk untuk anda pertimbangkan ya. Jadi saya akan mengulas ya kemungkinan PKR dan UMNO bergabung di bawah dan akhirnya di bawah bumbung UMNO ya. Jadi mungkinkah benda ni berlaku? Okey. Jadi setakat ini sahaja, mesti ada penyokong yang masih penyokong tegar Saki Baki ya, UMNO ni akan kata mustahil, ini tak mungkin. Itu juga yang telah diberitahu apabila saya kata percayalah akan berlaku kerjasama dengan DAP ya. Dan akhirnya saya terbukti benar, bercakap benar, dan alasan yang saya berikan yang akan digunakan mereka turut digunakan oleh DAP, iaitu demi kestabilan, demi rakyat. Malah naratif palsu kononnya ini adalah atas titah, maknanya arahan yang di Pertuan Agong. Itu satu penipuan, itu palsu. Okey. So, naratif untuk halalkan cara ni akan macam-macam boleh dilakukan. Jadi, untuk memahami mengapa saya berkata ada kemungkinan ya PKR dan UMNO akan bergabung, atau ada risiko PKR UMNO akan bergabung, saya mulakan dengan rentetan peristiwa yang menjurus kepada PRU 15 supaya anda benar-benar faham dan dapat hayati ya. Jadi pertama sekali kita tahu tidak ada alasan kukuh pilihan raya umum ke-15 diawalkan. Pada ketika parlimen dibubarkan, tak sampai setahun lagi parlimen wajib dibubarkan secara berperlembagaan. Tetapi Ismail Sabri akhirnya melutut kepada kluster mahkamah sebab ditekan oleh Zaid Hamidi untuk bubar parlimen. Jadi alasan yang diberikan sejak Perhimpunan Agong UMNO bulan Mac lalu untuk bubar parlimen berubah-ubah. Kalau Perhimpunan Agong UMNO diberitahu memang BN akan menang besar. Jadi jika BN akan menang besar dan itulah sebabnya pilihan raya diawalkan, ianya ada asas. Kerana kerajaan yang ada sebelum itu rapuh, dan kalau anda tahu anda boleh menang besar dan memang yakin boleh menang besar, maka ada asasnya. Tetapi peristiwa-peristiwa yang berlaku selepas itu, iaitu kenyataan-kenyataan yang buat oleh Zaid Hamidi dan pemimpin-pemimpin lain dari Barisan Nasional, secara tidak langsung mengaku BN tidak akan menang, malah mereka tidak yakin akan menang ya. Sekaligus menimbulkan persoalan, kalau ia tidak akan menang, mengapa PRU diawalkan ya. Sebab dah tak sampai setahun nak PRU wajib. BN tak diancam, kerajaan tak diancam oleh Perikatan Nasional. Kerajaan tak diancam oleh Pakatan Harapan. Jadi mengapa nak tipu rakyat, kononnya diancam ya? Sebenarnya yang mengancam adalah orang yang minta bubar awal. Jadi kita dah tahu dari situ Zahid terdesak. Dan ini terbukti menerusi konvensyen MIC apabila Zahid mengaku bahawa pilihan raya awal itu ada kaitan secara langsung dengan kes mahkamah dia. Jadi kita dah tahu it is all about Zahid, kes jenayah Zahid, dan juga kes-kes yang mungkin tercetus melibatkan pemimpin parti komponen Barisan Nasional lain ya. Jadi perlu PRU awal. Semuanya adalah kepentingan peribadi, nak selamatkan Tengkuk, bukannya demi rakyat, demi kestabilan. Okey. Jadi anda fahamlah itu sebelum PRU. Jadi bila kita fikir demikian, kita akan tertanya-tanya, jika Zahid sudah tahu tidak akan menang ya, jadi apa niat dia nak masuk pilihan raya? Di situ pun berbulan-bulan lamanya sejak PAU lepas saya dah beritahu ada perancangan jajaran politik baru melibatkan Zaid dan Anwar. Makin lama makin orang ragu-ragu
Tetapi akhirnya terbukti hari ini yang saya bercakap benar. Sebab kita lihat cara Zahid menipu Yang di-Pertuan Agong menerusi warkah dia, memperdaya ahli-ahli Parlimen BN, kononnya 30 MP BN menyokong Anwar. Dia terdesak nak jadikan Anwar Perdana Menteri. Jadi, kita sudah tak payah nafikan. It is about Zahid nak kerjasama dengan Anwar. Atau lebih dengan cara lain, UMNO bawah Zahid, ya, ataupun UMNO versi Zahid nak kerjasama dengan PKR Anwar. So, it is about UMNO PKR. So, sebelum pilihan raya umum ke-15, sebenarnya kepimpinan tertinggi UMNO, khususnya Zahid, sudah tahu, dapat maklumat risikan BN tak akan menang. Okey. Malah Tan Sri Anwar Musa ada menasihati Zahid, kalau BN masuk Soloh akan kalah. Tapi Zahid tak nak dengar. Bukannya dia tak nak dengar sebab dia percaya BN boleh menang. Dengan pengakuan dia sendiri, it is not about menang kalah. It is about kes mahkamah. Jadi dia nak masuk, tak kira menang atau kalah. Malah dalam satu kenyataan dia berkata, jangan guna alasan Parlimen tergantung untuk halang pembubaran awal. Jadi di situ semua orang terpinga-pinga. Kalau dah tahu Parlimen mungkin tergantung, jadi buat apa PRU? Jadi tak masuk akal. Tapi sekarang kita tahu it is about PKR dan Zahid nak tarik UMNO bekerjasama dengan PKR. Tetapi, saudara-saudari, kalaulah Barisan Nasional, contohnya PRU 14, dia menang 70 lebih kerusi. Kalau dia maintain sekalipun dan tidak ada gabungan lain yang menang, maka orang tak boleh suruh Zahid berundur sebab dia kata sekurang-kurangnya tak berlaku penyusutan. Okey? Dia boleh kata begitu. Jadi, bagaimana Zahid nak elak menyusutnya jumlah kerusi Barisan Nasional? Semestinya dia ada perancangan nak kerjasama dengan GPS dan GRS. Dan ini terbukti kerana GRS sendiri mengaku pernah ada perjanjian antara GPS dengan Zahid untuk kerjasama. Tetapi perjanjian itu terbatal apabila BN dapat jumlah kerusi yang teruk. Jadi, semestinya ada perancangan nak bawa GPS, nak bawa GRS masuk Barisan Nasional. Supaya Barisan Nasional, walaupun BN kalah atau dapat jumlah kerusi yang kurang selepas PRU, ya, tetapi bila GPS dan GRS masuk, dia dapat jumlah kerusi yang terbanyak dan dia kembali kepada Barisan Nasional versi asal. Sebab pada PRU 14, sebaik selepas PRU 14, sebelum parti-parti Sabah dan Sarawak keluar, memang Barisan Nasional 70 lebih kerusi. Tetapi apabila parti-parti Sabah keluar, dia tubuh GPS, ada parti Sarawak keluar, jadi Barisan Nasional menyusut kepada 40 atau 40 lebih kerusi. Termasuk selepas mereka lari pergi ke Bersatu kan. Tinggal 40 lebih kerusi. Ya. So, kalau Zahid boleh bawa balik mereka masuk, dia tak payah letak jawatan. Dia kata, tengok, saya dah kembalikan BN kepada versi asal, di mana parti Sabah GPS kembali bersama kita, parti Sarawak kembali bersama kita. Dan kalau kita lihat jumlah kerusi bersama UMNO, MCA, MIC, parti-parti Sabah dan Sarawak di bawah Barisan Nasional, bukan hanya saya telah berjaya kembalikan Barisan Nasional ke versi asal, jumlah kerusi dia lebih daripada PRU 14. Jadi, buat apa suruh saya letak jawatan? Saya sebenarnya dah menyelamatkan Barisan Nasional. Nampak? Okey? So, itu dalam kepala otak Zahid. Jadi, dia akan buat benda tu dan bila dia dapat kerusi terbanyak, apakah yang dia akan buat? Dia akan minta jawatan Perdana Menteri. Sebab itu, ada akuan-akuan bersumpah sebelum PRU 15. Dan Zahid mengaku ada di mana mereka melepaskan kepada Zahid untuk membuat keputusan. Zahid dah mengaku memang benda tu wujud. Ya? Jadi, semestinya lepas tu, kalau Barisan Nasional selepas GPS masuk, GRS masuk, dia akan minta jawatan Perdana Menteri. Ya? Okey. So, maklumat ni saya difahamkan Zahid anggaran dari risikan PH akan menang 60 hingga 70 kerusi. Jadi, untuk memastikan rancangan kerjasama dengan PH tidak gagal,
Barisan Nasional tanpa GPS, tanpa GRS perlu menang sekurang-kurangnya 60 kerusi. Tetapi malangnya Zahid tidak dapat mencapai matlamat itu. Kalau andai kata BN menang 60 kerusi, kemudian Zahid jemput GPS, dia jemput GRS, jumlah dia dapat jadi berapa? 89. 89 lebih hebat daripada PRU14. Jadi Zahid akan kata, saya dah berjaya memulihkan UMNO kembali kepada versi sebelum PRU14. Sabah dah kembali kepada kita. Jumlah kerusi dia lebih banyak. Jadi sebenarnya saya telah menyelamatkan Barisan Nasional dan juga menyingkirkan pengkhianat kononnya. Ya, kan dia cantas Anwar Musa, dia cantas Nur Omar dan sebagainya kan. Saya dah bersihkan dan saya dah kembangkan. Dia akan cakap begitu. Tetapi malangnya Barisan Nasional hanya dapat 30 kerusi. Jadi kalau saya GPS, saya fikir saya masuk Barisan Nasional pun 30 campur 23 berapa? 53. Kemudian GRS masuk pun jadi 59. Tapi PH dapat 82. Jadi buat apa saya nak runding dengan Zahid? Lebih baik saya pergi runding dengan Anwar. Jadi rancangan nak kembangkan BN tak jadi. GPS runding dengan Anwar, GRS runding dengan Anwar. Barisan kekal 30 kerusi. Maknanya sekarang secara rasmi Zahid tidak berjaya kembalikan Barisan Nasional kepada versi asal. Dia telah menyebabkan Barisan Nasional mencapai prestasi terburuk dalam sejarah. Dan dia enggan letak jawatan, malah telah mencantas ramai pemimpin yang mungkin boleh membawa kerusi lebih banyak dan telah mencetuskan boikot besar-besaran, sabotaj besar-besaran dalam Barisan Nasional. Pendek kata, Barisan Nasional diambang kehancuran terus. Saya percaya kalau PRU esok, ya, BN hangus. Okey. Walau bagaimanapun, nak kata apa sekalipun, Zahid bernasib baik sebab PH dapat lebih daripada apa yang dijangkakan menerusi maklumat risikan. Kalau ikut risikan, PH akan dapat 60 hingga 70, tapi PH berjaya dapat 82. Okay. Jadi bila 82 campur 30 dari Barisan Nasional, cukup makan untuk bentuk kerajaan atau mendapat majoriti, iaitu 112. Kalau campur dengan GPS, campur dengan GRS, dah majoriti selesa. Ya. Jadi Zahid bernasib baik kat situ. Sebabnya Anwar nak buat kerajaan, Anwar nak dapatkan majoriti, dia ada dua cara. Satu, dia abaikan Barisan Nasional, dia pergi kat GPS, dia pergi kat GRS, kemudian ambil 1-2 MP yang bukan yang lain, boleh dapat majoriti tipis cukup makan. Ya. Atau kalau Anwar tak nak GPS dengan GRS, dia pergi kepada Zahid dan dia dapat 30 MP BN, dia dapat majoriti cukup makan. Ataupun dia ambil dua-duanya, dia dapat majoriti selesa. Dan yang mengejutkan satu Malaysia, Perikatan Nasional mendapat majoriti 73 kerusi. Ini tidak dijangkakan oleh Anwar dan Zahid. Dan kejadian di mana Perikatan Nasional dapat 73 kerusi menyebabkan Anwar takut, menyebabkan Zahid takut. Ya, Zahid takut mungkin PH kerjasama dengan Perikatan, atau Anwar takut Barisan mungkin kerjasama dengan Perikatan. Maka walaupun BN tidak mencapai sasaran, walaupun rancangan Zahid untuk kembangkan Barisan Nasional dan sasaran Zahid untuk dapatkan 60 kerusi bagi Barisan Nasional semuanya tak menjadi, tetapi Anwar terpaksa juga kerjasama dengan Zahid dan Zahid terpaksa juga kerjasama dengan Anwar. So it is a marriage of convenience and inconvenience. Dan disebabkan Perikatan Nasional mendapat 73 kerusi, untuk menghalang BN daripada kerjasama dengan Perikatan Nasional, Anwar akan cuba apa jua cara untuk bantu Zahid kekal sebagai Presiden UMNO. So jumlah kerusi yang dimenangi oleh PH, Barisan dan Perikatan sebegitu rupa, ianya menyebabkan Anwar dan Zahid terdesak. Now, bila dua rakan baik terdesak dan memang dari dulu dah rancang untuk kerjasama,
Dan mereka sebenarnya walaupun rapat tetapi nak kata mereka percaya satu sama lain 100% tidak. Kerana Anwar pernah dipermainkan oleh Zahid. Zahid pernah dipermainkan oleh Anwar dari segi sokongan. Jadi, dalam keadaan ini, hanya satu cara untuk mereka memastikan bahawa mereka boleh menjurus ke arah menjadi kuasa terbesar dalam kerajaan. Sebab di dalam Pakatan Harapan, PKR sebenarnya menunjukkan penyusutan daripada PRU 13 dan PRU 14. Kerana tidak ada faktor pemimpin seperti Mahathir masuk dan tarik orang Melayu, tak ada. Jadi sebenarnya PKR menyusut. Jadi parti terbesar dalam Pakatan Harapan adalah DAP. Sebenarnya dari sudut Pakatan Harapan ni, bukannya parti berteraskan kepimpinan Melayu yang besar. Parti berteraskan kepimpinan Cina yang besar, iaitu DAP. Baik. Jadi adakah mungkin PKR akan bergabung dengan UMNO di bawah bumbung UMNO? Jadi jika PKR bergabung dengan UMNO, maka Anwar dan Zahid akan menerajui parti dengan menjadi blok terbesar dalam Pakatan Harapan. Zahid sekaligus akan menghalang MP-MP BN daripada masuk ke dalam apa orang kata, bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Dan seandainya benda ni tiba-tiba dilakukan, sebelum pemilihan UMNO, maka macam-macam boleh terjadi, saudara-saudari. Saya tak nak spekulasi. Jadi adakah ini satu kemungkinan? Tanya saya, pendapat saya, sudah pasti satu kemungkinan. Sebab selama ni sudah kencing banyak UMNO ni bawah Zahid. PH dah kencing banyak kat penyokong mereka. Kalau dah kencing setakat bertahun-tahun, berdekad-dekad disuruh benci DAP, hari ni sekelip mata, sebelum PRU pun dah beritahu DAP tak boleh, DAP ni sekelip mata dia boleh bagi tahu DAP berubah, sedangkan dia asuh rakyat berdekad-dekad untuk benci DAP. Dia no DAP, no Anwar. Kalau dia boleh kencing sekali ni, maknanya kita tahu dia tak kisah apa penyokong dia kata sekarang. Dia tak kisah apa sentimen rakyat. Selagi boleh, dia akan cuba bentuk satu gabungan Melayu yang lebih besar untuk seterusnya menyebabkan orang Melayu lama-lama lupa. Tengok tak apa, sekarang UMNO dah 60 lebih kerusi sebab PKR dan DAP bergabung. Lagipun buat apa tolak PKR? Mereka ni asalnya dari UMNO dan sebagainya. Dan Anwar pun sebelum ini, kalau kita ikut sejarah, memang pernah ada percubaan dia cuba kembali masuk ke dalam UMNO di bawah pentadbiran Najib, tetapi dapat tentangan. Jadi bukan benda ni tak pernah dicuba, pernah dicuba. Jadi saya rasa ada risiko besar benda ni berlaku. Sebab orang yang menunggang akan sentiasa menunggang. DAP perlu berwaspada. Kerana apabila anda kerjasama dengan orang yang main tunggang-menunggang dan menipu dan mengkhianat, dia akhirnya boleh kenakan anda. Dia boleh kenakan DAP, dia boleh kenakan amanah jika dia nampak peluang bahawa dia boleh jadikan parti dia yang terbesar. Dia boleh, PKR boleh dapatkan jentera UMNO, jadi dia tidak perlu bergantung sangat pada DAP. UMNO boleh berdapat jentera PKR tambahan, dia tidak perlu bergantung sangat kepada orang lain dan sebagainya. Jadi nampaknya kalau saya Zahid atau saya Anwar, dan saya adalah seperti mereka, suka menipu, suka menunggang, itulah jalan yang saya akan pilih. So ini menjawab soalan, adakah mungkin PKR dan UMNO akan bergabung. Jadi kalau kita lihat seluruhnya, Zahid dulu selalu beritahu bahawa Bersatu nak hancurkan, kononnya nak berhancurkan UMNO. Sebenarnya kalau Muhyiddin nak hancurkan UMNO, sekelip mata, sebab UMNO ada banyak kesalahan dalam ROS, sekelip mata dia boleh hancurkan. Adakah Muhyiddin melakukannya? Tidak. Dalam 22 bulan Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, dalam sekelip mata Mahathir boleh hancurkan UMNO sebab banyak kesalahan dalam ROS. Adakah Mahathir menghancurkan UMNO? Tidak.
Ini retorika palsu yang sedang dijaja oleh Zahid. Hakikatnya dari sudut perolehan kerusi, dari sudut tingkah laku Zahid, dari sudut penipuan Zahid, ya, bukan hanya kepada MP UMNO tetapi kepada istana sekalipun, ya. Orang yang menghancurkan UMNO bukannya Bersatu, bukannya Tun Mahathir, tetapi Zahid Hamidi. Ya. That is the reality. Dan orang yang telah menghancurkan UMNO, orang yang telah mengaku bahawa segala yang dia lakukan ni adalah kerana tengkuk dia, nak selamatkan tengkuk dia, ya, dan mengaku, ya, the PRU was all about that, dia boleh lakukan apa sahaja. Dia tak kisah apa yang rakyat fikir. Jadi, sekali lagi, gabungan PKR dan UMNO adalah satu kemungkinan. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.